kebaikan lah ataupun faedahnya emas ni, and especially sekarang dalam keadaan kita sekarang ni? Ya, sebelum itu saya ingin membuat sedikit statement yang penting bahawa emas ni dia relevan setiap masa. Sebab bila kita melabur emas, kita bukan melabur untuk mendapat dividen, mendapat untungnya. Dalam simpanan bank kita melabur, kita tengok kadar keuntungannya. Kalau 3%, 4%, 5% kita labur. Kalau kurang sikit kita labur di fixed income, kita labur di pasar saham, kita labur di sarung tangan getah misalnya sebab pasaran yang meningkat hari ini. Tetapi pelaburan emas ni dia bukan ada kaitan dengan dividen. Jadi pemikiran kita bukan pemikiran dividen, pemikiran melabur emas pertamanya dia pelaburan yang memberikan pulangan peningkatan harga. Bila harga itu peningkatannya agak luar biasa. Kalau kita melabur dalam bank, dalam fixed deposit, Islamic fixed deposit, mudharabah ataupun tawaruk, dia 3%, 4% itu pun paling tinggi. Ataupun kita pergi kepada unit amanah misalnya, yang tetap atau yang tidak tetap, sama ada fixed atau floating, kurang lebih dalam 6% dan sekarang 7% agak sukar. EPF pun tak sampai 7% sekarang ini. Jadi ini merupakan aset-aset pelaburan yang patuh syariah, betul, tetapi pulangannya itu tidaklah seperti mana emas. Kenapa ya? Saya rasa emas ni satu perkara yang terhad dia punya unit in circulation. Bila dia terhad, permintaannya meningkat, bila meningkat harga setiap unit itu akan bertambah. Itu the law of economics. Kalau benda tu terhad, tidak supply banyak, orang suka banyak, tapi perlukan industri untuk menggali, membuat kajian. Kita tahu bahawa untuk mendapat emas tu dibuat kajian untuk 20-30 tahun untuk dapat area tertentu, membuat kajian tanah, geologi dan sebagainya, dan digunakan berbagai teknologi satelit. Untuk dapat itu memerlukan 3-4 tahun sampai 20 tahun. Saya melihat rakan-rakan saya, tapi bila dia jumpa emas tu memang kaya betul lah kan. Tapi itulah, emas merupakan perkara yang tidak ada secara merata. Dia terhad. Dan dia juga merupakan barang-barang yang Allah tak jadikan mudah didapati. Perlu ada usaha. Kalau tidak seluk tangan dalam tanah, pecahkan tanah, ada teknologi tinggi, tidak akan jumpa emas. Jadi itu satu perkara yang kita kena ingat, berbeza dengan wang. Wang kita bekerja, dapat wang susah juga. Tapi kalau kita kerja kuat, pasti dapat. Tapi emas tak semestinya. Sebab itu, emas ini merupakan satu aset yang berikan pulangan, dia panggil market capital gain itu lebih luar biasa daripada aset pelaburan yang lain. Yang keduanya, dia cair. Kalau kita perlu wang, kita ambil wang emas kita jual. Ataupun kita gadaikan secara pajak gadai Islam rohani. Tapi kalau kita dalam pasar saham, dalam bank, kadang-kadang tak boleh keluar. Kalau kita lock in for 3 years atau 1 year, 6 months, tak boleh keluar. Kalau keluar kena penalty. Tapi emas tak ada penalty. Wang kita sendiri dan kita boleh jual bila perlu. Dan juga emas ini, dia punya kehebatannya, kita boleh sesuaikan dengan unjuran kita sehingga sampai kepada satu unjuran untuk beasiswa anak kita masa hadapan, untuk pergi haji, untuk umrah dan sebagainya. Sebab berdasarkan unjuran keuntungan modalnya, iaitu kalau kita melabur hari ini, katakan pada awal tahun 2019 misalnya, 1 gram kurang lebih dalam 170 ringgit. Sekarang ini pernah berlaku RM300. Jadi itu peningkatannya. Jadi kalau kita ada 1 gram, ada 10 gram, ada 50 gram ataupun 1 kilo, jadi pulangannya itu agak luar biasa. Hampir 18 ke 20% dalam tempoh setahun sahaja. Jadi itulah kehebatan emas berbanding dengan pelaburan di bank. Selamat, tetapi keuntungannya agak terlalu kecil, 3%. Kalau kita tolak dengan inflation kita kira sekali, tidak ada sebarang keuntungan. Sebab RM1 yang kita dapat, RM1.03 di masa hadapan, 3 sen itu sudah dimakan oleh harga barang yang sudah meningkat. Inflation telah eat up the 3 sen yang kita dapat disebabkan kuasa membeli sudah semakin turun berdasarkan inflasi. Jadi itulah sifat dunia hari ini, semuanya ada penurunan dan emas itu ada juga turun bila mana keadaan tidak terlalu mewah, terlalu hebat, manusia dia lupa dengan. Begitu juga fitrah kita, bila kita senang, kita lupa yang basic kehidupan kita. Kita lupa sembahyang, puasa,
kita tak ziarah ibu kita tak menghormati jiran kita, tapi bila kita susah, bila kena COVID macam saya ni, teringat mati bertaubat. Dah pernah. For those of you nak to put into context, Datuk pernah kena COVID. That was a few weeks ago. Ya, mentally kita berubah orang yang memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu juga dengan emas. Bila kita dah hebat, kaya, tak tengok emas sebab nampak fizikal, tak trendy, tak ada buku akaun. Tetapi kalau waktu susah, emaslah merupakan buruan semua, bukan peminat emas, mereka yang ingin memastikan wang mereka berganda-ganda dalam konsep pelaburan ini. Irfan. Yeah, and Datuk tadi mention about aset yang mudah cair. Your second point tadi tu kan, just nak share to the followers, and Datuk juga contohnya memang few years ago, I think more than 5, 6, 7 years ago kan, around that time, saya memang ada tanah dekat Kota Damansara, and biasa tanah tu ingatkan nak untuk bina rumah dan sebagainya kan, but then sometimes our plan berubah, saya pindah ke Dubai, tanah tu kosong, kita nak try jual tanah tu to get back the money, memang susah, dah berapa tahun tanah tu kosong sahaja. So that's a good example of being emas ni kan, being liquid, senang nak diubahkan. Contohnya kalau tanah itu berharga, contoh hari izin, kata 1 juta misalnya, you have to pay 4% for the agent. Yeah. You have to pay the lawyers, the valuer yang mengukur nilai, dan juga kena bayar RPGT dan sebagainya. Paling kurang berdebuk 10% gone. 100,000 gone. Exactly, melunaskan hartanah tersebut, melainkan harta itu ada nilai yang bertambah, alhamdulillah. Kalau tak bertambah, kita jual dalam kerugian. Itulah sebab kos-kos yang tinggi untuk menjual hartanah misalnya. Saya pun banyak melibat hartanah, tapi saya rasa kurang sesuai. Saya mungkin tidak ada pengalaman waktu dulu banyak beli hartanah, tapi tidak mendatangkan apa yang saya harapkan. Liquidity pun tak ada, keuntungan pun tak ada. Jadi kita biotech dan sebagainya. And I think ramai in the same boat kot. Ramai dalam keadaan yang sama, macam ingatkan bolehlah berjaya dalam hartanah. Memang ramai berjaya pun. But then dengan tak ada ilmu, because of the liquidity issue, tersangkut dengan mungkin tanah ke, mungkin premis, mungkin rumah ke dan sebagainya. Okay. And juga when we talk about emas, of course kita talk about gold, bukan barang kemas yang dipakai-pakai. So jadikan kita ada soalan, and sampai-sampai tu kalau ada sesiapa ada soalan, tulis dia soalan dekat ruang komen, dan insyaAllah soalan yang best saya akan upkan untuk Datuk jawabkan. Soalan susah Datuk boleh jawab, soalan senang saya jawab. Okay, soalan daripada Jafar kat bawah ni, apa bezanya beli barang emas dengan beli jongkong emas gold bar? Barang perhiasan atau barang kemas ni cantik dipakai, jongkong tak cantik dipakai, berat dan sebagainya. Tapi dari segi nilai dia lebih hebat daripada jongkong emas. Sebab jongkong emas tu dia bukan solid gold, dia ada banyak angin-angin dalam pembuatan tersebut, dan dia juga telah ada kos pembuatan yang telah dimasukkan dalam harga barang kemas. Telah diambil kira, bila kita beli harga dengan harga RM100, mungkin nilai emas itu tak sampai RM100. Ada unsur-unsur manufacturing cost dalam 10% sebagainya. Nak jual balik, dia akan turun harga. Dia akan tolak pada kos dipanggil manufacturing, pembuatan, kos-kos yang lain. Jadi untuk pakai sikit-sikit okeylah, tapi untuk pelaburan jongkok barang kemas bukanlah satu aset yang dipanggil waterproof untuk pelaburan sama sekali. Malah dia akan tolak bila trade-in pun dalam 30-40%. Kami juga buat perniagaan membeli barang-barang kemas yang terpakai. Memang kami melihat kos kami ambil pun untung, tapi kesian pada orang yang menjual, sebab itulah harga pasaran yang mereka terpaksa tanggung bila nak jual barang yang telah digunakan di pasaran. Jadi kalau nak pakai, cukup setakat pakai, ada duit lebih, labur dengan emas fizikal. Itu lebih baik. If I'm not mistaken, dia punya value will jatuh about 25% or bit more. Okay. And kalau untuk pakai hiasan, bolehlah. Tapi kalau untuk pelaburan, then it's gonna be jongkok emas. Tapi macam Jafar, nak pakai pun tak boleh. So Jafar kena labur, beli emas, beli jongkok emas, jongkok emas tu. Okay, soalan seterusnya. Maybe Datuk boleh expandkan about the perbezaan simpanan emas dengan simpanan tetap, fixed deposit. Okay, bila kita cakap tentang simpanan tetap, maaf kamera sekejap.
Dia di bank kita simpan duit, okay? Kita menyimpan duit lebihan kita di bank. Itu kita simpan duit. Dalam emas kita bukan simpan duit, kita simpan emas. Itu fundamental. Kita simpan emas yang berbentuk fizikal, dan emas tu waktu kita tidur, waktu kita bekerja sepanjang hari untuk setahun, nilainya akan naik dengan sendiri, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam simpanan tetap fixed deposit Islamik naik, tapi dah tetap dah, tak lebih 3%. Itu bezanya. Kalau dalam emas dia akan naik dan tidak ada had sama sekali, tapi dalam fixed deposit ada dia punya maksimum atau ceiling dia. Yang kedua, mentaliti orang pelaburan tetap ini ada untuk dividen, untuk untung yang akan dikongsi dalam mudharabah ataupun yang ditetapkan dalam tawarruk murabahah. Tapi dalam emas, motivasi kita adalah kenaikan harga emas tersebut selepas tahun, selepas 2 tahun yang seterusnya. Yang ketiga, dia ada tempoh tertentu untuk fixed deposit. Emas tidak ada tempoh tertentu. Bila kita dah labur, tiba-tiba naik, ada strike 30%, dan kita rasa kita nak jual emas tersebut, silakan. Sebab kita telah mendapat untung 30%, kita jual, dapatkan tunai untuk keperluan-keperluan tertentu, dan kita boleh beli balik emas masa hadapan, terserah pada kita. Tapi kita boleh strike the price. Dalam FD tak boleh strike the price. Kita kena tunggu. Passive investment sampai dia tempoh matang. Kita kalau awal kena penalti lagi dalam setengah-setengah bank. Of course yang terakhir sekali kadar pulangan lah. Itu memang tak dapat dibezakan tetap dengan yang berbentuk dynamic dan robust. Yang kelima lah yang penting. Saya melihat orang kita bila dia ada simpanan, sama ada simpanan kas simpanan biasa atau pelaburan, dia kata mudah dia nak cairkan. Ada keperluan sikit, dicairkan. Sedangkan emas ni konsepnya mengumpul. Bila rakan-rakan sekalian bila dah beli emas sikit 1 gram, saya tak nak beli dah, saya nak beli 1 gram je. Takkan berlaku. Bila ada 1 gram, waktu malam tidur malam, lena, khayal. Bulan depan ada gaji, nak beli 1 gram lagi. Jadi minda mengumpul aset itu lebih kuat dalam minda tidak berbelanja wang tunai. Wang tunai senang dibelanjakan. Memang dapat 1,000 habis sekejap. Walaupun kita ada berbagai-bagai perancangan, tapi memang minda kita tend to spend. Tapi emas nak spend susah. Dia kena terima goal dengan mudah, kena ukur dan sebagainya, pemberat. Sebab tu minda mengumpul emas lebih continuous dan lebih sustainable. Itu bahasa yang lebih tepat. Lestari dari segi pelaburan. Jadi kalau sudah membeli 1 gram setiap bulan, 1 tahun 12 gram, kalau tahun depan ada rezeki naik gaji bonus, tambah lagi. Lama-lama kita menjadi seorang yang habitual purchaser and investor of gold. Dalam 1 gram, lama-lama dia akan bertambah 1 gram dengan sendirinya. Kalau 1 kilo dalam masa setahun, dia dapat dalam 250 gram dengan sendirinya. Kalau 25% return, itulah kita dapat selama 4 tahun, kita dapat 1 kilogram macam percuma lah. 1 kilogram selepas 4 tahun, dia menjadi 2 kilogram yang kita ada. Dan waktu itu kalau pasarannya meningkat, Alhamdulillah satu keuntungan yang cukup besar. Itulah perbezaan. Takkan berlaku dalam pelaburan tetap. True.